Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Nama itu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalat ala al khair tigha'i mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama dan utamanya, marilah kita merafakkan syukur kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersiaran walaupun siar maya. Malam ini insya-Allah kita meneruskan kuliah pengajian kita, kuliah takmir kita siar maya, yang mana untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, saya sedang berkuarantin kuarantin di rumah sekarang ni. Jadi saya mohon doa daripada sahabat-sahabat untuk saya terus kekal sihat insya-Allah bersama dengan keluarga insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan lagi kuliah kita, yang mana dua minggu lepas tak dapat nak bersiaran sebab ada kekangan tugas. Jadi insya-Allah pada malam ini agak rehat sikitlah. Maknanya bolehlah kita bersiaran. Jadi dua minggu lepas kita dah bincangkan sebahagian daripada adab. Adab daripada murid kepada guru. Yang mana kita dah bincangkan sebahagiannya daripada kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Dan insya-Allah pada malam ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian untuk kita sama-sama mendalami sedikit berkaitan dengan adab ataupun akhlak murid kepada guru, ataupun kemuliaan ilmu dan kemuliaan yang perlu diberikan kepada ahlinya, itu ahli ilmu. Dan pada malam ini saya sukalah untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian melalui kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum, yang mana kitab ini membahaskan tentang perjalanan ataupun adab di antara guru dan murid, dan adab seseorang yang menuntut ilmu. Jadi insya-Allah kita tak baca semualah, tapi kita akan ambil sebahagian daripada fasal yang keempat berkaitan dengan kemuliaan ilmu dan ahlinya. Jadi adapun seperti mana yang kita sedia maklum, bahawasanya minggu ini adalah minggu yang agak hangat kan? Agak hangat kita nak PRN, Pilihan Raya Negeri Melaka. Jadi insya-Allah pada ruang masa yang agak terhad ini, saya cubalah untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian untuk kita menelusuri lebih dalam lagi tentang kemuliaan ilmu ini. Dan sebahagian masa lagi insya-Allah kita akan berkongsi berkaitan dengan hadis-hadis berkenaan dengan kepimpinan. Insya-Allah. Jadi bukanlah maksudnya nak berkempen di sini, tak. Bukan kerja saya untuk nak berkempen, tetapi kita nak bagi penjelasan, kita nak bagi biar masyarakat memahami tanggungjawab dia sebagai salah seorang daripada anggota masyarakat untuk memilih pemimpin yang berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Berlandaskan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu bila kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri boleh buat pilihan. Pilihan di tangan masing-masing. Undi adalah rahsia, kan? Jadi kita terpulang. Saya hanya berkongsi
maklumat, berkongsi hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hadis tentang kepimpinan. Supaya kita tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita membuat pilihan tentang kepimpinan. Kalau betul pilihan kita, maka selamatlah kita di dunia dan akhirat. Kalau salah pilihan kita, maka kita orang yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Itu je. Jadi sebelum tu kita insya-Allah kita akan kongsikan bersama pada malam ini sebelum kita masuk hadis-hadis berkaitan dengan kepimpinan. Kita masuk tentang hadis ataupun perbahasan tentang kemuliaan ilmu dan ahlinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Oh, sebelum tu sahabat-sahabat sekalian, terlupa kan. Dia bila dah selang 2 minggu ni dia jadi terlupalah muqaddimah. Sebelum kita meneruskan, mari sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut sahabat, seterusnya kepada ulama-ulama yang terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya kita sambung melihat kepada kemuliaan ilmu dan ahlinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Kemuliaan ilmu dan ahlinya. Hendaklah disedari bahawa seseorang penuntut ilmu tidak akan mencapai ilmu pengetahuan dan manfaat daripada ilmunya, melainkan bila ia memuliakan ilmu pengetahuan dan ahlinya serta menghormati dan membesarkan gurunya. Ini merupakan satu kewajipan kepada seorang murid, seorang anak murid yang menuntut ilmu dengan seorang guru, maka tidak lain dan tidak bukan hendaklah dia memuliakan ilmu pengetahuan tersebut. Bukan saja ilmu pengetahuan itu, bahkan dia hendaklah memuliakan dan menghormati serta membesarkan orang yang memberikan ilmu kepada dia. Ini perkara yang sangat penting. Di mana bukan sekadar hanya kita menghormati guru tersebut dengan sebab dia mengajarkan kepada kita, tetapi kita naklah menghormati susuk tubuh guru tersebut. Kita menghormatinya, membesarkannya, memuliakannya ataupun mendahulukan dia. Tanggungjawab murid kepada guru. Sebab dengan guru itulah menjadikan kita orang yang berilmu. Dengan guru itu jugalah menjadikan kita orang yang faham kepada agama. Dengan guru itu jugalah menjadikan kita orang yang tahu menilai
mana yang baik, mana yang buruk, dan dengan guru itulah menjadikan kita orang yang boleh terselamat daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak bagi pelajar, bagi anak murid, bagi muridin, tidak boleh tidak, dia hendaklah memuliakan gurunya. Maka ada pihak yang berkata seseorang itu tidak akan sampai kepada matlamatnya melainkan dengan penghormatan, yakni kepada gurunya, ilmunya dan yang berkaitan dengannya. Tak sampai matlamat seorang penuntut ilmu itu melainkan dia hendaklah memberi penghormatan kepada guru dia, menghormati ilmunya. Kemudian apa-apa yang berkaitan dengan guru tersebut. Dan seseorang itu tidak akan jatuh martabatnya melainkan dengan meninggalkan penghormatan dan penyanjungan. Tidak akan jatuh martabatnya melainkan dengan meninggalkan penghormatan. Kalaulah kata kita hebat macam mana pun, kita bijak bistari macam mana pun, kita cerdik macam mana pun, tetapi tidak menghormati guru, tidak menghormati orang yang pernah memberikan kita ilmu, tidak menghormati orang yang pernah mendidik kita, mengajarkan kita, walaupun yang mengajarkan kita itu adalah seorang guru yang mengajarkan kita kepada alif, ba ataupun ta. Seorang guru yang mengajarkan kita 1, 2 ataupun 3. Seorang guru yang mengajarkan kita dengan A, B dan C. Walaupun kita tengok, alah cikgu ni sekadar ajar aku ABC je. Alah cikgu ni sekadar ajar aku 1, 2, 3 sampai 10 je. Jangan dilihat daripada apa yang disampaikan kepada guru itu sahaja. Tapi hendaklah nilaian yang ada apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Sebab apa? Ilmu ini sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal nilaiannya. Sebab dengan ilmu inilah menjadikan kita orang yang celik. Orang yang boleh melihat kepada yang lebih jauh. Orang yang berjaya. Dan terkadang bukan saja berjaya di dunia, bahkan berjaya di hari akhirat. Maka tidak boleh tidak. Wajib kita untuk menunaikan hak-hak guru ini dengan memberi penghormatan yang terbaik. Walaupun guru itu adalah guru orang biasa. Kan? Orang biasa, kadang-kadang kita jangan pilih guru. Guru ni kita nak hormat sekian-sekian cara. Guru ni kita tengok dia sekadar ajar aku ABC je. Sekadar ajar aku Iqra' aja. Apalah sangat, kan? Apalah sangat kita kata kepada guru yang mengajar kita ABC, guru yang mengajar kita Iqra', guru yang mengajar kita alif, ba, ta. Kita terlupa bahawasanya dengan kita belajar ABC, alif, ba, ta daripada guru ini, menjadikan kita orang yang bijak dan cerdik sampailah kita berjaya ke tahap menara gading. Maka daripada ABC dan alif, ba, ta inilah menjadikan kita orang yang bijak pandai. Maka kena hargai, kena hormati, kena memberi penghargaan, penghormatan yang sangat luar biasa kepada guru-guru kita. Kalaulah kata guru-guru yang mengajarkan kita berkaitan dengan keduniaan pun kita hendaklah menghormatinya, menyanjunginya, memberi penghormatan yang selayaknya, apatah lagi kalau seorang guru itu mengajarkan kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berkaitan dengan mengenal Allah, perkara yang mengenalkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang berkaitan dengan hubung kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mengenalkan kita tentang akhirat. Itu lebih utama lagi. Lebih lagi. Kita hendaklah menghormati dan memberi pengiktirafan yang selayaknya kepada guru tersebut. Baik. Kemudian, dan seseorang itu tidak akan jatuh martabatnya melainkan dengan meninggalkan penghormatan dan penyanjungan. Martabat kita akan
direndahkan, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita tidak menghormati guru kita. Bila kita tidak mengihtiram, memuliakan guru kita. Walau hebat macam mana sekalipun kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengangkat darjat kita lebih tinggi lagi sebab kita tidak beradab dengan guru yang pernah mengajarkan kita akan ilmu. Yang lain pula berkata penghormatan itu lebih baik daripada ketaatan. Penghormatan itu lebih baik kepada ketaatan. Penghormatan lebih baik daripada ketaatan. Hormat tu lebih tinggi nilaiannya daripada mentaati perintahnya. Maksudnya nilaian penghormatan itu lebih tinggi lagi. Tidakkah engkau tahu bahawa manusia itu tidak akan menjadi kufur dengan sebab melakukan maksiat, yakni melanggar hukum syarak. Akan tetapi ia menjadi kufur dengan sebab meninggalkan penghormatan, yakni tidak menghormati titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau mempersendakannya. Buat maksiat tak jadi kufur. Dia tetap berdosa tetapi tidak sampai ke kufur. Bila orang yang melakukan maksiat. Tetapi dia kata menjadi kufur dengan sebab meninggalkan penghormatan. Yakni tidak menghormati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hormat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata haram. Dia kata harus. Dia kata boleh. Allah kata judi ni haram. Dia kata boleh. Allah kata arak ni haram. Dia kata boleh. Kalau sikit pun boleh. Arak ni kalau sikit pun boleh. Kalau banyak jadi haram. Kalau sikit tak haram. Ikut ke? Ikut kepala otak dia. Ikut kepala otak dia. Manusia ni bila mana dia berfikir mengikut akal dia tanpa wahyu, maka dia akan sesat barat. Sesat barat. Sebab apa? Akal manusia ni sangat terhad untuk berfikir. Melainkan dengan panduan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian disebutkan juga dalam tajuk memuliakan guru. Memuliakan guru. Memuliakan guru adalah sebahagian daripada memuliakan ilmu. Memuliakan guru adalah sebahagian daripada memuliakan ilmu. Ali bin Abi Talib yang Allah muliakan mukanya. Apa maksudnya? Kalau kita sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mukanya. Pernah berkata, aku adalah hamba abdi bagi orang yang mengajarkanku satu huruf. Sayyidina Ali kata, aku adalah hamba abdi bagi orang yang pernah mengajarkan aku walaupun satu huruf. Bayangkan. Sayyidina Ali kata, walaupun orang tu ajarkan aku satu huruf saja, maka aku akan sanggup menjadi hamba kepada orang tersebut. Kerana apa? Kerana dia telah mengajarkan aku satu ilmu. Dan bila mana dia mengajarkan aku satu huruf, bermakna dia merupakan guru kepada aku. Guru kepada aku. Maknanya dia akan mengihtiram, memuliakan dan menghormati guru tersebut walaupun hanya dengan mengajar satu huruf sahaja. Terpulang kepada kemahuannya sama ada menjual, memerdekakan atau mempergunakan sebagai hamba untuk berkhidmat kepadanya. Sayyidina Ali serahkan diri dia kepada guru dia. Sama ada guru ni nak jual dia ke, ataupun nak memerdekakan dia ke, ataupun nak mempergunakannya sebagai hamba untuk berkhidmat kepadanya, terpulang kepada guru tersebut. Ini tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tingginya kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum dalam mereka memuliakan guru mereka. Dahsyatnya mereka dalam memuliakan guru-guru mereka. Baik.
telah dibacakan kepadaku syair Ali bin Abi Talib yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya, yang berbunyi ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini fahuwa abuka fid dini. Maksud dia, aku sedar bahawa hak guru adalah hak yang paling utama berbanding dengan hak-hak yang lain. Dan aku sedar bahawa hak ilmu adalah hak yang paling wajib untuk dijaga oleh setiap orang Islam. Sesungguhnya telah pasti dan wajib dihadiahkan kepadanya 1000 dirham kerana mengajar satu huruf sebagai suatu penghormatan. Sekali kata, sesungguhnya telah pasti dan wajib dihadiahkan kepada guru tersebut 1000 dirham kerana mengajar satu huruf sebagai satu penghormatan. Satu huruf dengan 1000 dirham. Maksudnya apa? Maksudnya tingginya nilaian ilmu yang diajarkan oleh guru. Maka bayar satu huruf dengan 1000 dirham. Tetapi guru tidaklah meminta muridnya sedemikian rupa. Tetapi nak sebutkan di sini bahawasanya pentingnya kita memuliakan guru sebab nilaian ilmu yang diberikan kepada kita sangat-sangat berharga. Kerana sesungguhnya orang yang mengajarkan engkau satu huruf yang engkau perlukan dalam perkara keagamaan, dia adalah bapa engkau dalam perkara keagamaan. Dalam perkara agama, orang yang mengajarkan kita kepada agama, dia merupakan bapa kita dalam perkara agama. Dia mengajarkan kita tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan kita tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajarkan kita tentang bagaimana untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab ilmu itulah menjadikan kita orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menyebabkan itu antara asbab yang melayakkan untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak bandingkan dengan 1000 dirham yang kita nak bagi kepada guru dengan ilmu yang diberikan guru untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, melayakkan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terbanding sama sekali. 1000 dirham itu sangat rendah kalau nak dibandingkan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai murid, sahabat-sahabat, saya sendiri, untuk sama-sama kita belajar untuk kita menghormati guru. Walaupun kita nak tengok guru tu lekeh je kan. Kadang-kadang guru yang mengajar kita ni, dia rumah dia lebih buruk daripada rumah kita. Kereta dia kadang-kadang kalau kata laju sikit orang mula nak kena overhaul. Motor dia motor cabuk. Kita pakai kita ada rumah mewah, kita ada kereta mewah, kita ada serba-serbi mewah. Tetapi jangan dinilai daripada ukuran duniawi. Walaupun guru kita dalam pakai motor kapcai. Kapcai. Kuat sikit bawa, terbarai dia punya sepeda dia. Tapi daripada guru itulah menjadikan kita kenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita selayaknya, sewajibnya menghormati dan memuliakan guru tersebut. Baik, Ustaz kami Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi berkata bahawa para syekh, yakni guru yang terkemuka, kami telah berkata, sesiapa yang ingin anaknya menjadi seorang yang alim, ia hendaklah melayani orang-orang yang aneh, yang pelik dari kalangan ahli fiqh, memuliakan mereka, menjunjung tinggi mereka dan memberi sesuatu kepada mereka. Jika anaknya tidak menjadi orang yang alim, cucunya akan menjadi orang yang alim.
Dia maksudnya apa? Kalaulah kata anak kita belajar dengan seorang guru, kan? Anak kita belajar dengan seorang guru A ni. Kita mengharapkan agar anak kita ini menjadi orang yang alim, orang yang bijak. Tetapi anak kita ni tak jadi seperti mana yang kita harapkan. Jangan risau. Bila mana kita terus menghormati guru yang mengajar anak kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan bukan anak kita, tetapi mungkin cucu kita, mungkin cicit kita, mungkin selepas itu lagi orang yang alim. Lebih dahsyat lagi daripada ulama-ulama yang terkemuka. Yang penting bukan sahaja anak itu menghormati kepada gurunya, bahkan ibu ayah juga haruslah menghormati guru kepada anak-anaknya. Maksudnya kita kena hormati guru kepada anak-anak kita. Jangan pandai lekeh. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita lihat sangat sedih kadang-kadang, kan? Sangat sedih. Dalam masyarakat kita hari ini, sebahagiannya lah, bukan semuanya, sebahagiannya memandang enteng, memandang remeh, memandang rendah kepada guru-guru yang mengajarkan anak-anak kita. Tengok katalah ustaz tu dia pakai leki. Ustaz ni macam tak ada baju lain je. Buruk benar rupa yang pakai tu. Tengok kopiah dia. Kopiah tak pernah berbasuh. Contoh kan. Kan. Betul lah dia dihina. Pandai leki. Kalau kata ada sebahagian asatizah pernah sahabat-sahabat yang pernah mengajar dengan anak-anak murid, mereka pernah mengadulah. Dia buka kelas, dia sewa bangunan. Kemudian dia memerlukan sedikit dana. Minta ibu ayah bantu untuk dana nak bayar sewa bangunan dan juga nak bayar api air. Banyak ke? Minta tak banyak. Tak adalah sampai RM100, RM150 tak. Minta lah dalam RM30, dalam RM50 sebulan. Yang menyedihkan ada sebagai ibu ayah. Ustaz ni macam nak jual agama pula. Ustaz ni macam nak jual agama pula. Nak kena siap, nak kena bayar pula. Kan? Sedih tuan-tuan. Sedih. Kalau Allah kata tuition bahasa Inggeris, tuition matematik, tuition geografi, tuition segala bagai yang akademik yang lain, mak ayah sanggup bayar ratusan ringgit sebulan untuk jadikan anak dia orang yang bijak pandai. Tapi bila mana ada sebagai asatizah yang minta hanya kadang-kadang RM30, kadang-kadang ada sebulan RM10 saja. Bulanan RM10. RM10 bukan RM10, RM10 kan. Pun ada ibu ayah yang komplain. Apa ustaz ni mengajar ngaji pun nak minta duit. Mengajar Al-Quran pun nak minta duit. Macam tonggak agama. Wah, cakap memang sedap. Macam tonggak agama. Dia terlupa bahawasanya ustaz ni terpaksa cari satu tempat. Nak kena sewa. Nak kena bayar duit api, duit air, macam-macam duit kena bayar. Minta bantuan sedikit daripada ibu ayah bantu. Tapi masih ada orang memandang rendah kepada sebahagian asatizah ni. Ini yang sangat menyedihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Radin Syahrul, Abang Edi. Ahlan wa sahlan bikum. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat bahawasanya kelas geografi, kelas matematik, kelas bahasa Inggeris itu penting. Sebagai ibu ayah, dia tidak melihat penting tentang kelas Al-Quran anak-anak. Kelas fardu ain. Kadang-kadang kelas fardu ain itu dipandang sepi oleh sebahagian ibu ayah. Tak payahlah, bukan apa sangat pun. Sekadar nak belajar sembahyang. Aku boleh buat, aku boleh ajar anak aku. Kan? Dia kata. Dia lupa, dia ingat fardu ain itu sembahyang saja, kan? Dalam
kerangka fardu ain itu bukan sekadar belajar sembahyang. Belajar bagaimana nak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar nak kenal Tuhan. Itu pokok utama. Kemudian adalah ilmu-ilmu lain. Ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, kan? Belajar sembahyangnya, cara bacaan dia macam mana. Semua tu nak kena belajar belaka dalam ilmu fardu ain. Bukan fardu ain ni hanya sembahyang saja. Orang kadang-kadang orang silap faham. Dia kata fardu ain ni hanya sembahyang saja, puasa saja. Terlupa bahawasanya ilmu tauhid merupakan ilmu fardu ain yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Biar dia kenal Tuhan dia. Biar dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat, kita kena memuliakan guru yang mengajarkan anak kita, lebih-lebih lagi guru yang mengajarkan mereka, anak-anak kita ini, dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita masuk sedikit cara menghormati guru dan kelebihannya. Cara menghormati guru dan kelebihannya. Antara cara menghormati guru ialah jangan berjalan di hadapan guru. Jangan duduk di tempatnya. Jangan memulakan percakapan ketika berada di sampingnya kecuali dengan izinnya. Yang pertama sekali apa? Jangan berjalan di hadapan guru. Nak jalan depan guru, kena minta izin. Ini tuan-tuan. Ni kalau kita lihat adab-adab ini hampir dah dipupuskan ataupun telah hilang daripada didikan kepada anak-anak kita. Depan cikgu boleh berlari-lari, lintang pukang berlari, tidak menghormati guru dan sebagainya. Jalan ikut dan je. Kadang-kadang dia jalan depan cikgu tu sampai dia gempuh cikgu tu, dia buat tak reti je. Dia jalan depan cikgu, kemudian gempuh cikgu tu, dia buat tak faham, tak adalah nak minta maaf, tak adalah nak mengaku salah dan sebagainya. Ni apa yang berlaku pada hari ini sebahagiannya. Jangan duduk di tempatnya. Ini antara adab, cara untuk seorang murid menghormati guru, untuk tidak duduk di tempat guru, di kerusi guru. Ni kalau pelajar-pelajar pondok, sahabat-sahabat sekalian, kalau pelajar madrasah, kita boleh lihat bahawasanya anak murid ni tidak akan sama sekali duduk di kerusi guru dia. Kalaulah kata guru ni minta supaya anak murid ini menggantikan kelas guru tersebut, yang mana guru ini ada keuzuran, maka anak murid ini dia tidak akan duduk di kerusi guru, dia akan duduk di kerusi lain. Dia alihkan kerusi dan meja guru, kemudian dia ambil kerusi meja lain, dia akan duduk untuk meneruskan kuliah ataupun pengajian. Untuk duduk di kerusi guru tidak sama sekali. Ini adab yang sangat hebat. Dan adab inilah yang menjadikan anak murid ini menjadi orang yang hebat satu masa nanti. Baik, kemudian jangan memulakan percakapan ketika berada di sampingnya kecuali dengan izinnya. Jangan bercakap depan guru. Melainkan kalau guru tanya. Kalau nak bercakap, minta izin. Nak bertanya, minta izin kepada guru. Bukan suka-suka kita bercakap ikut dan kita. Kadang-kadang guru diam je. Anak murid punya peta bercakap, borak itu, borak macam-macam dia borak depan tok guru dia. Tok guru dia diam je, angguk je. Itu maksudnya orang yang tidak beradab. Tidak beradab. Kalau sahabat-sahabat sekalian, kalau kita boleh baca kitab ni, Al-Muta'allim ni, Tariqatul Ta'allum ni memang sangat hebat. Bagaimana pengarang mengajar kepada anak murid untuk sangat beradab dengan guru dia. Kemudian jangan banyak bercakap ketika berada di sampingnya.
Kalau guru tanya, baru cakap. Kalau guru tak tanya, duduk diam. Jangan banyak sembang. Kena pula duduk depan guru, sembang dengan kawan sebelah. Ini lagi tidak beradab. Dia sembang, pampung. Sembang. Padahal guru dia depan dia. Ini perkara yang sangat tidak beradab. Jadi kena berhati-hati. Kemudian, jangan bertanya sesuatu ketika ia jemu. Jangan tanya sesuatu ketika kita nampak guru kita letih, penat, kan, tak berapa sihat. Jangan waktu tu kita tanya. Tengok keadaan guru kita. Hendaklah menjaga waktu belajar yang ditetapkan dan jangan mengetuk pintunya. Sebaliknya bersabar sehingga ia keluar. Bayangkan. Kita tak boleh ketuk pintu guru kita sehinggalah guru kita itu keluar. Ini adab ini, akhlak ini biasa diamalkan oleh anak-anak murid yang belajar di pondok-pondok, di pesantren. Kan, di pondok mereka, kalau selagi tok guru tak keluar, selagi itulah dia akan tunggu. Janganlah pula tok guru tak keluar 10 minit, tok guru tak keluar, dia pun hilang, lenyap entah ke mana. Dia pun keluar daripada halaqah, hilang, pergi main. Ini adab yang tidak sepatutnya berlaku kepada orang yang belajar ilmu. Guru tu lambat keluar ke sehingga satu tahap guru tak keluar langsung, maka anak murid hendaklah berada di tempat duduknya, sama ada dia nak murajaah ke, sama ada dia nak buat halaqah, sama dia bincang sama dia, itu terpulang. Tapi jangan ketuk pintu. Ketuk pintu rumah guru dia ke, bilik guru dia ke, bersabar sehingga guru dia keluar. Ni tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ini antara adab yang sangat luar biasa yang dianjurkan oleh pengarang kitab. Jadi kita sama-samalah untuk, kalaulah kita tak mampu untuk beradab dengan guru kita, maka sekurang-kurangnya kita mendidik anak-anak kita untuk beradab dengan guru mereka, dan dalam masa yang sama kita juga perlu belajar adab untuk menghormati guru kepada anak-anak kita. Baik, saya rasa cukup sekali itu untuk perbahasan kita dalam bab memuliakan ilmu dan ahlinya. Dan insya-Allah sikit lagi masa ni kita nak sambung sikit berkaitan dengan hadis-hadis. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kepimpinan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kepimpinan, yang mana kita mesti maklum bahawasanya hari ni hari Rabu, Khamis, Jumaat. Ada dua hari lagi. Kalau tak kira hari ni, besok Khamis, lusa Jumaat. Hari Sabtu kita dah buang undi, kan? Pilihan raya negeri Melaka. Ini kita bukan nak kempen mana-mana parti politik, tapi saya nak sharekan 3 hari lagi. 3 hari lagi. Baik. Abang Radin Syahrul kata 3 hari lagi. Bukan nak kempen mana-mana parti politik, tapi kita nak sharekan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan kepimpinan. Baik, kita lihat hadis yang pertama. Yang mana hadis ini diberi tajuk gila kuasa adalah satu penyakit. Gila kuasa merupakan satu penyakit. Betul? Sahabat-sahabat sekalian, gila kuasa ni memang penyakit. Ada sebagian orang yang dia kalau tak dapat satu kuasa pada diri dia boleh tak tidur malam. Dia punya sakit hati tu dekat orang lain yang dapat menjadikan dia musuh kepada orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Baik, kita lihat. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'ala al-imarah wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan bersungguh-sungguh mengejar kepimpinan ataupun disebut dengan jawatan, sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan buat kamu di hari akhirat. Nabi sebut, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, menjadi satu penyesalan buat kamu pada hari kiamat. Maka yang sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan, yakni pemimpin yang memberi kebaikan. Dan yang seburuk-buruknya adalah pemutus susu, iaitu kiasan buat pemimpin yang memutuskan nikmat kepada rakyat. Kalau kita perhatikan hadis ini, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahawa akan ada di antara kita yang bersungguh-sungguh mengejar jawatan. Kejar jawatan tu kadang-kadang orang tu nak berkhidmat sungguh. Tetapi ada sebagian orang yang kejar jawatan semata-mata untuk mengaut habuan tu dunia yang sangat luar biasa. Kan? Orang sanggup runtuhkan kerajaan semata-mata untuk nak rebut habuan dunia yang sangat luar biasa. Yang memegang kuasa perlu menjawab di akhirat apa yang perkara dilakukan sebab tu pegang kuasa. Betul. Tidak dinafikan. Setiap kita ni diberi amanah dan setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi bila mana ada jawatan, ada kuasa, bukanlah sesuatu kemuliaan. Bukan litashrif untuk kemuliaan. Tetapi ia merupakan amanah yang mana amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa orang yang gilakan kuasa ini tidak seharusnya diberikan jawatan. Orang yang gila kuasa ni tak layak diberi jawatan tersebut. Ada sebagian orang yang lobby diri untuk nak dapatkan satu jawatan. Jumpa orang sana, jumpa orang sini, kemudian dapatkan sokongan sana, dapatkan sokongan sini, semata-mata nak lobby diri sendiri untuk dia dapat jawatan tersebut. Maka orang begini tak layak diberikan jawatan. Perkara ini dijelaskan ketika baginda Nabi SAW ditanya tentang mereka yang meminta untuk memegang kepimpinan. Maka Nabi SAW menyebutkan, Inna la nuwalli hadha man sa'alahu wa la man harasa alaih. Kami tidak memberikan kepimpinan kepada mereka yang memintanya dan bukan pada mereka yang tergila-gilakan jawatan kepimpinan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian, seorang tokoh sufi yang terkenal pernah berpesan bahawa gilakan kuasa ataupun gilakan jawatan ini akan merosakkan peribadi seseorang. Sebab apa? Bila mana dia gilakan kuasa dan jawatan, nak jadi orang besar, nak jadi orang ternama, boleh merosakkan peribadi dia. Siapa pun dia, tak kisah. Ahli akademik ke dia, ahli agama ke dia, ahli pentadbiran ke dia, ahli apa sekalipun. Bila mana sangat gilakan kuasa, baginya akan merosakkan peribadi dia. Dan gila kuasa ini dia akan menyebabkan seseorang cenderung bersifat hasad dengki. Dia akan cenderung untuk bersifat hasad dengki, bahkan suka mencari keaiban manusia lain. Nakkan sangat jawatan, nakkan sangat terpilih sebagai pimpinan, sebagai orang yang ada kuasa, maka akan ada sifat hasad dengki pada diri dia. Dan dia suka mencari keaiban orang lain. Cari aib orang lain. Sampai dia merendah-rendahkan orang lain. Dia tu siapa je tu? Orang apa orang tak tengok, dia tak pandang dia. Budak mana tu agaknya tu? Kan? Merendah-rendahkan orang lain. Ini sifat ni menjadikan seorang tu dia boleh
mengaibkan orang lain. Dia seolah-olah mendabik diri dia untuk orang lain pilih dia, calonkan dia, lantik dia. Yang lain ni tak boleh pakai. Yang lain ni tak boleh diharapkan. Hanya dia sahaja. Ini sifat hasad dengki akan lahir pada diri orang yang sedemikian. Maka kata Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad, yang bermaksud tidak ada seorang lelaki yang gilakan kuasa kepimpinan melainkan dia akan terjebak dengan hasad dan kejahatan. Suka mencari keaiban manusia dan dia tidak suka apabila disebutkan padanya kebaikan orang lain. Cari aib orang, dia suka. Kemudian bila mana sebutkan kebaikan orang lain, dia tak suka. Kalau sebut keburukan orang lain, dia seronok dia dengar. Tapi bila mana sebutkan kebaikan fulan bin fulan buat baik, bagian baik, dia tak suka. Sebab apa? Sebab ada hasad pada diri dia. Dalam jiwa dia ada hasad. Ada sifat dia dengki. Ini sangat bahaya. Dan atas dasar itulah Imam Abu Ayyub As-Sakhtiyani berpesan bahawa mereka yang cintakan kemasyhuran dan kepimpinan ini adalah mereka yang sukar dipercayai. Kata beliau, ma sadaqa abdun qad fa ahabba syuhrah. Seseorang hamba itu tidak akan sekali-kali jujur, dikira jujur dan tulus dalam perhambaannya jika dia mencintai kemasyhuran. Masyhur, cinta masyhur. Seronok dengan kemasyhuran. Ini sangat bahaya sahabat-sahabat sekalian. Benda yang sangat bahaya. Baik. Dan atas dasar itu jugalah para salafus salih terdahulu sangat berhati-hati dengan penyakit cintakan kepimpinan dan jawatan ni. Para salafus salih mereka kalau boleh tolak, tak nak. Sebab dia tahu, mereka mengetahui bahawasanya bahana jawatan dan kepimpinan ini sangat besar. Musibah dia sangat besar. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri pernah menulis surat kepada Abbad bin Ab'ad. Kepada Abbad bin Abbad. Abbad bin Abbad. Dia berpesan kepadanya yang bermaksud, hendaklah engkau menjauhi sifat cintakan jawatan. Sesungguhnya seorang lelaki yang ditimpa penyakit ini akan lebih cintakan jawatan lebih daripada dia mencintai emas dan perak. Setara tu sekali. Jawatan ni lebih dicintai daripada emas perak. Sebab apa? Dengan dia jawatan tu dia ada kuasa. Dia boleh arahkan orang tu, boleh arahkan orang ni, boleh buat baik dekat orang tu, boleh buat jahat dekat orang ni. Sebab apa? Dia ada kuasa, ada power, kan? Dia tak tahu power Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahsyat lagi. Ia adalah perkara penyakit yang sangat tersembunyi dan tidak dapat dilihat melainkan mereka yang diberikan basirah. Yakni penelitian yang mendalam dari kalangan ulama. Maka periksalah dirimu agar ia tidak dihinggapi penyakit ini dan beramallah dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala pelihara kita daripada hubbus syuhrah ni. Sukakan kemasyhuran, cintakan jawatan, cintakan kepimpinan dan sebagainya. Baik, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita lihat hadis yang kedua. Ni hadis yang kedua ni berkisar tentang larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Larangan meminta-minta menjadi pemimpin. An Abdurrahman bin Samurah qala lin-nabiy qala liyan-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in u'tiyaha
in u'tiyataha fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Daripada Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdul Rahman bin Samurah, janganlah kamu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya sekiranya kamu diberikan setelah meminta-minta, maka kamu akan dibebankan dengan bebanan kepimpinan. Kita minta kepimpinan, maka Allah bagi, dan Allah bagi dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala bebankan kita dengan kepimpinan yang sangat dahsyat. Namun sekiranya kamu diberi jawatan tanpa meminta-minta, orang tengok kita layak, orang tengok kita ada potensi, orang tengok kita boleh pegang jawatan ini, orang yang amanah, maka orang lantik kita. Orang lantik kita tanpa kita menawarkan diri, tanpa kita beria-ia untuk kita mengambil jawatan tersebut. Taib. Jazakumullah khair. Abang Radin Syahrul. Sila. InsyaAllah. Barakah, insyaAllah barakah. Kalau kata kita yang minta, maka Allah Ta'ala akan bebankan kita dengan kepimpinan. Sekiranya kamu diberi jawatan tanpa meminta-minta, maka kamu akan dibantu menghadapinya. Kalau kita diberi jawatan tanpa kita yang minta, maka pastinya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kelayakan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong dan membantu kita. Maka kalau dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar menjauhi sikap terlalu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Jangan minta jadi pemimpin. Kalau orang suruh jadi ketua, kita jadi ketua. Kalau orang suruh jadi orang bawahan, kita jadi orang bawahan. Tak ada masalah. Kan? Jangan kita beria sangat pertahankan jawatan. Orang ramai tengok kita tak layak. Tapi dengan sebab kita melobi, kita kempen macam-macam lagi, dan kita memberi habuan dan sebagainya, jadikan orang tak apalah, bagi dia peluang, bagi dia jawatan tersebut. Jaga baik. Bila kita yang lobi diri kita yang sangat nak dapatkan jawatan itu, maka tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala akan bebankan kita dengan pelbagai bebanan kepimpinan. Jadi kena berhati-hati. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah sangat bimbang sekiranya setiap perkara yang berada di bawah penguasaan beliau akan dituntut hak mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Kata Sayyidina Umar bahawasanya lau matat syatun ala syattil furati dha'iatan la zanantu anna Allah Taala sa'ili anha yaumal qiyamah. Kalaulah mati seekor kambing di persisiran Sungai Furat yang terbiar tanpa pembelaan, apa kata Sayyidina Umar? Aku bimbang akan ditanya tentangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Ni Sayyidina Umar kata, mati seekor kambing dekat persisiran Sungai Furat, jauh itu. Kan? Kita pun tak, orang kata apa? Takkan nak tengok sampai ke kambing mati pun kita nak cara. Ayam mati pun kita nak cara. Kita rasa begitu. Tapi itulah hakikat kepimpinan. Kalau kata binatang pun kita nak kena cara. Kalau lah kata tumbuh-tumbuhan pun kita nak kena cara. Nak kena ambil tahu. Jangan merosakkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian jangan merosakkan perhutanan dan sebagainya. Apatah lagi kita hendaklah mengambil tahu tentang manusia. Kebajikan untuk manusia perlu kita ambil berat. Jangan bila mana dah ada kuasa kepimpinan, kita buat tak tahu je. Kita hilang ghaibul ghuyub, entah ke mana kita pergi. Kan?
kita bermewah-mewah dengan jawatan yang kita ada, dengan harta benda yang kita dah dapat daripada kepimpinan yang kita lobby sendiri. Jaga baik. Sayyidina Umar kata bahawasanya aku bimbang akan ditanya tentangnya oleh Allah di hari akhirat kelak. Kalaulah kata seekor kambing pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, bayangkan kalau di negeri Melaka ni, kan? Kalau esko, cara esko, berapa ribu orang yang dia nak kena jaga. Kalau ketua menteri, cara ketua menteri, satu Melaka ni nak kena jaga. Bukan senang. Bukan senang nak jadi ketua. Bukan senang jadi pemimpin. Bukan senang nak pegang jawatan. Kalau sekadar senang untuk dapatkan habuan dunia semata-mata, berat tuan. Benda ni berat. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebablah kita orang yang diberi kelayakan untuk memilih. Perlu memilih kepada mereka yang amanah. Perlu memilih kepada mereka yang benar-benarlah layak untuk memegang jawatan tersebut. Jangan kita pilih dengan sebab orang ni baik dengan aku. Padahal dia tidak amanah. Orang ni bagus dengan aku. Orang ni bergiam-giam dengan aku. Orang ni saudara aku. Orang ni sepapat aku contohnya. Kita pun lantik dia. Pangkah dia. Kan, pangkah dia. Sekarang ni kita demokrasi pilihan raya, cara pangkah. Kita pangkah dia. Pangkah pada nama dia, dan dia pula menang dengan sebab pangkah kita itu. Kalaulah kata dia buat perkara yang betul, perkara yang benar dari sisi syarak, dari sisi agama, maka kita akan dapat pahala. Adapun sekiranya bagaimana dengan pangkahan kita itu, dia melakukan perkara kemaksiatan, kemungkaran, penyelewengan, khianat dan sebagainya, maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat bahawasanya kepimpinan ini ataupun untuk memilih pemimpin ini bukanlah perkara yang berkaitan dengan duniawi yang tidak ada urusan dengan ukhrawi. Tak. Siapa fikir begitu, maknanya pemikiran mereka adalah pemikiran yang salah. Kita kena ingat bahawasanya setiap apa yang kita buat di atas muka dunia ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Kita lantik pemimpin yang benar, maka kita akan dapat pahala. Kita melantik pemimpin yang khianat, yang tidak amanah, tidak jujur, melakukan penyelewengan, melakukan rasuah, melakukan salah guna kuasa dan sebagainya. Kita tahu dah tu, tapi masih lagi kita pilih dia, lantik dia, maka kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pilihlah pemimpin yang benar-benar. Yang mana? Yang benar itu maksudnya pemimpin yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian saya ingat hadis yang ketiga yang kita boleh kongsikan pada malam ini, yang mana disebutkan hadis ini berkaitan dengan menjadi pemimpin adalah suatu penyesalan. Sahabat-sahabat sekalian, menjadi pemimpin merupakan suatu penyesalan, bukan saja penyesalan di dunia, bahkan lebih dahsyat lagi penyesalan di hari akhirat. Sesal kat dunia ni boleh lagi, kita boleh cara lagi, kan? Sesal kat dunia kita boleh cara lagi, kita boleh minta maaf lagi, boleh bertaubat lagi, kita boleh baiki lagi. Tapi kalaulah kata penyesalan di hari akhirat besok, maka kita tak boleh buat apa-apa lagi. Kita dah terlambat, maka kena berhati-hati. Baik. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in syi'tum anba'tukum anil imarati wa ma hi faqumtu fanadaitu bi'a'la sawti 3 marrat wa ma hiya ya Rasulullah qala awwaluha malamah wa thaniha nadamah wa thalithuha azabun yawmal qiyamah
illa man adala wa kaifa ya'dilu ma'a aqrabih. Maksudnya daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu mahu, aku akan jelaskan kepada kamu tentang apakah itu kepimpinan. Lalu aku, yakni Auf bin Malik radhiyallahu anhu, bangun dan menyeru dengan suaraku yang tinggi sebanyak 3 kali. Auf bin Malik bangun. Dia minta kepada Rasulullah, tanya sebanyak 3 kali. Apakah dia, yakni kepimpinan itu, wahai Rasulullah? Apakah dia kepimpinan itu, wahai Rasulullah? Apakah dia kepimpinan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kepimpinan itu permulaannya adalah celaan. Nabi sebut, awaluha malamah. Permulaannya adalah celaan. Wa thaniha nadamah. Keduanya, ia akan menjadi satu penyesalan. Wa thalithuha azabun yaumal qiyamah. Dan yang ketiganya, iaitu adalah satu azab di hari kiamat besok. Illa, melainkan, man adala wa kaifa ya'dilu ma'a aqrabih. Melainkan buat pemimpin yang adil, dan bagaimana seseorang boleh berlaku adil dengan qarabahnya. Tengok di sini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berkaitan dengan penyesalan bagi orang yang memegang jawatan kepimpinan. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain, hadis Abu Dzar, tak silap saya, kalau tak silap lah, tentang Abu Dzar minta supaya diberikan jawatan kepada beliau. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jawatan. Kemudian apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ni orang yang lemah. Kemudian Nabi sebut lagi, wa innahu, apa matan ni, lupa dah. Innahu khizyun wa nadama. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Ketahuilah bahawasanya amanah ini adalah perkara yang berat. Dan dia adalah merupakan innahu khizyun, suatu kehinaan, wa nadama, dan penyesalan pada hari kiamat. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sebut bahawasanya awwaluha malamah. Permulaan kepimpinan ini merupakan satu kecelaan, cela. Wa thaniha nadamah, dan yang keduanya adalah penyesalan di hari akhirat. Bayangkan bila mana kita jadi pemimpin, tak payah pemimpin besar-besar, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Cukuplah kita tengok kepimpinan kita dekat rumah kita. Tengok kepimpinan dekat rumah kita sendiri. Tengok isteri kita macam mana, tengok anak perempuan kita macam mana, tengok anak lelaki kita macam mana. Adakah isteri kita pakai pakaian yang menutup aurat? Adakah anak perempuan kita memakai pakaian yang menutup aurat? Adakah anak lelaki kita pakai pakaian yang menutup aurat ketika mana mereka keluar daripada rumah? Ataupun tak keluar berjalan pun, keluar daripada pintu rumah je, duduk depan rumah, garasi rumah. Tidak memakai pakaian yang menutup aurat. Jiran tetangga dia tengok.
Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Kan? Itu belumlah lagi tentang sembahyang mereka. Belum lagi tentang bersuci mereka. Anak perempuan kita selesai ke tidak dalam bab bersuci. Anak lelaki kita selesai ke tidak dalam bab bersuci. Anak perempuan kita jaga tak salat. Tahu tak bab haid? Jangan haid dengan istihadah dia bantai semua haid, kan? Kita kena tahu dan kita kena belajar dan kita kena sampaikan kepada mereka. Haid tahap mana, istihadah tahap mana. Jangan bila keluar darah semua dia bantai haid. Kena 20 hari lah haid kata. Tak boleh akak tak boleh ayah. Akak keluar darah lagi. Tak boleh semayang keluar darah lagi. Kadang-kadang sampai 3 bulan. Keluar darah. Tak semayang. Ayah pun okeylah. Kalau tu haid lah tu haid. 3 bulan haid. Kan? Kita pun layan dengan je lah. Layan. Kita lah layan. Sebab apa? Sebab kita tidak memegang amanah dengan cara yang betul. Kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, memastikan bahawasanya anak perempuan kita, anak lelaki kita dah selesai masalah fardu ain. Kalau selesai, alhamdulillah, tahniah kepada sahabat-sahabat sekalian. Kalau tak selesai, kena sama ada kita panggil guru datang ke rumah kita ataupun hantar anak kita pergi belajar. Kalau kita tak mampu. Kita tak mampu. Kalau kita mampu, kita yang mengajarkan anak-anak kita. Kalau tak mampu, kita cari guru. Sekarang ni dah senang. Tak payah nak keluar. Boleh online je. Sebelum ni, ada sahabat-sahabat kita yang buat kelas online berkaitan dengan darah wanita. Darah wanita, kan? Sama ada darah haidnya, darah istihadahnya, darah nifasnya, darah apa lagi. Macam-macam darah yang ada pada wanita. Jadi kita kena belajar dan kita juga kena panggil anak isteri kita untuk sama-sama belajar untuk kita memahami bahawasanya perkara ini adalah perkara yang penting dalam agama. Dan bila mana kita sebagai ketua, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, perlu wajib memastikan bahawasanya anak kita, sama ada lelaki ataupun perempuan, telah selesai fardu ain mereka. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, baru jawatan yang kecil ni je. Kecil ni. Kita jadi pemimpin dalam rumah kita sendiri. Pun dah lintang pukang. Pun dah macam-macam hal. Pun banyak benda yang kita dah terabai. Terlepas. Kita tak bertanggungjawab dan sebagainya. Apatah lagi kalau kepimpinan yang lebih besar lagi. Kepimpinan dalam sebuah taman. Kepimpinan dalam sebuah kampung. Kepimpinan dalam sebuah qaryah masjid. Ada sebahagian orang yang nak rebut jawatan pengurusi masjid. Agak tak tahulah sebab apa. Tak tahu sebab apa. Mungkin seronok agaknya. Sebab apa dia boleh takbir qaryah dia sendiri. Tapi jangan lupa bahawasanya jawatan itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keluarga kita, dalam rumah kita, kita bolehlah anak tak sembahyang, kita boleh tegur, boleh ingatkan, boleh pesan dan segala bagai. Kalaulah kata kita jadi ketua kampung ataupun ketua qaryah masjid. Masjid maksudnya pengurusi masjid. Kita pegang anak qaryah kita. Katalah ada 3,000 ke 5,000 ke berapa ribu orang. Katalah 2,000 orang ahli qaryah kita. Maka ahli 2,000 orang itulah kita sepatutnya bertanggungjawab memastikan bahawa fardu ain mereka selesai. Sembahyang mereka selesai. Puasa mereka selesai. Kita akan buat program yang mana nak menyelesaikan masalah fardu ain mereka. Kita buat aktiviti-aktiviti yang mana nak mengajak mereka untuk memahami fardu ain. Nak mengajak mereka untuk bersama-sama kita untuk belajar ilmu. Ini benda bukan mudah, bukan senang. Tapi ada sebagian orang ni seronok, berebut nak jadi pengurusi masjid,
pengurusi surau, pengurusi taman, pengurusi kampung, kan? Pengurusi macam-macam pengurusi lah. Tak tahu apa yang seronok sangat. Kan? Mungkin dia ada perasaan nak berkhidmat, nak bantu. Betul. Itu satu perasaan yang sangat baik. Tapi kita kena tahu bahawasanya di situ juga ada tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kategori kampung. Belum lagi luas daerah Jasin contohnya. Lagi besar jawatan dia, lagi besar dia punya tanggungjawab bebanan. Nak lagi besar lagi, masuk negeri. Ketua negeri, esko semua perlu ada fikrah, perlu ada pemikiran untuk bagaimana nak menjadikan masyarakat ataupun kita bagi contoh di negeri Melaka. Kita jadikan satu fikrah bagaimana nak jadikan rakyat Melaka ni khususnya orang yang faham agama. Orang yang menjiwai agama. Orang yang selesai fardu ain. Orang yang mencintai Allah dan Rasul. Orang yang cinta kepada pengajian ilmu. Dia kena ada fikir begitu. Fikir begitu sebab apa? Sebab perkara yang paling asas iaitu fardu ain ni perlu diselesaikan. Dan kebajikan kepada rakyat perlu diselesaikan. Orang susah, anak yatim, fakir miskin, ibu tunggal, kan? Itu semua kita nak kena bertanggungjawab. Sebab apa, sahabat-sahabat sekalian? Sebab semua orang yang berada di bawah kita besok, mereka masing-masing akan mendakwa kita di hari akhirat. Kan? Kita sedia maklum bahawasanya kalau keluarga kita yang katalah 5-6 orang atau 10 orang keluarga kita, anak-anak kita dan masuk isteri kita 10 orang lah kata. Yang 10 orang ni pun akan mendakwa kita di hari akhirat. Bapa aku tak mengajarkan aku tentang fardu ain. Bapa aku tak usahakan aku untuk begini-begini. Bapa aku tak bagi kebajikan aku begini. Bapa aku tak tegur aku untuk tutup aurat. Bapa aku tak tegur aku untuk sembahyang. Bapa aku tak tegur aku begini, macam-macam. Dia akan dakwa kita dengan sebab kita tidak menjalankan amanah. Itu baru 10 orang dalam keluarga kita. Bayangkan kalaulah kata kita pegang satu kampung. Kita pegang satu daerah. Kita pegang satu negeri. Lagi besar. Jadi tanggungjawab lagi besar. Nak bersoal jawab besok pun lagi besar di hari akhirat. Sebablah disebutkan wathaniha nadamatun. Yang kedua iaitu penyesalan di hari akhirat. Menyesal. Masa tu menyesal. Kenapalah aku terima lantikan ni? Kenapalah aku begini-begini? Kenapalah aku boleh ambil? Kenapalah aku boleh lobby untuk dapatkan jawatan ni? Sedangkan benda ni adalah berat. Aku rasa menyesal dah dapatkan jawatan tersebut. Masa tu menyesal dah tak pakai. Penyesalan yang tidak berguna. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat tentang hakikat kuasa. Pertama yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah kepimpinan ini permulaannya adalah celaan. Ketika Syekh Ali Al-Qari menukilkan kata-kata Imam Tayyibi yang menyebutkan bahawa persaingan kepada kuasa ini berupaya membawa kepada celaan, iaitu saling mencela. Nak gebuk kuasa ni akan saling mencela. Dia cela orang tu, dia cela. Nakkan kuasa, nakkan dia dilantik, nakkan kekal kepada jawatan dia. Dia akan cela orang lain. Orang tu tak berguna, orang ni tak bagus, orang ni teruk, orang ni begini, orang ni macam budak-budak tak boleh pakai. Macam orang sampah hanyut. Kan? Keluar perkataan-perkataan itu. Sebab apa? Nabi sebut. Nabi dah sebut. Dia akan membawa kepada celaan, iaitu saling mencela di antara satu sama lain.
Kalau kita tengok kempen politik pada hari ni kan, bagaimana setiap politikus mulakan kempen dengan memburukkanlah lawan. Saling mencela. Mendedahkan bahkan melondehkan musuh politik masing-masing. Malah ada yang lebih menyedihkan lagi apabila Muslim sama Muslim sendiri saling memfitnah sehingga mendedahkan aib saudara Muslimnya bagi tujuan membunuh karakter. Dahsyat, tuan. Benda yang sangat dahsyat. Baik. Hadis yang terakhir kita nak kongsikan. An Ma'qili bin Yasar al-Muzanni inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Daripada Ma'qil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya syurga. Wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Mati dia tu dalam keadaan mati dia menipu rakyatnya. Allah Ta'ala akan haramkan baginya untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat benda yang sangat berat, tuan. Dah jadi ketua, dah jadi pemimpin, menipu. Menipu orang bawahan dia. Menipu orang bawahan dia. Benda yang dia tak buat, yang mana rakyat suruh buat. Dia tak buat tapi dia kata, dah saya dah buat. Kan? Saya dah buat. Saya dah tunaikan janji. Kena pula manifesto. Kan? Orang politik biasanya dia ada manifesto dia. Masa nak kempen, kita duk cadang manifesto sekian, macam-macam. Nak hapuskan itu, nak hapuskan ni, macam-macam dia nak hapuskan. Bila dah dapat jawatan, nipu. Tak ada duit lah, macam-macam, belum sempat lah, tengah sibuk lah, tengah itulah, macam-macam alasan. Ni semua menipu dalam masa dia ada jawatan, maka dia mati ketika itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bagi kita tentang amaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin Islam yang menipu rakyatnya. Ini tentang pemimpin Islam. Kafir itu tak kira, tuan. Kafir itu tak caralah. Kafir itu kita bacakan hadis Nabi pun dia tak percaya, tak yakin. Jadi ini bukan tentang pemimpin kafir. Ini pemimpin Islam. Menurut Al-Qadhi Iyad, yang dimaksudkan dengan larangan menipu kaum muslimin adalah larangan mengkhianati hak-hak yang seharusnya ditunaikan ke atas mereka. Dia mengkhianati hak rakyat. Dulu kata nak buat macam-macam. Tapi bila dapat jawatan, khianat. Duit yang ada dia buat benda lain. Duit yang ada dia buat benda lain, benda yang tidak ada kaitan untuk kebajikan rakyat, tapi untuk kepentingan peribadi dan kroni. Ini benda yang berat. Mengkhianati rakyat, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata qadhi ayat lagi, ihmali hududihim atau tadyi'i huquqihim atau tarki himayati hauzatihim wa mujahadati aduwihim atau tarki siratil adli fihim faqad ghasyahum. Iaitu mereka tidak mengambil berat tentang perundangan Islam. Tuan. Tak ambil berat tentang perundangan Islam. Atau mengabaikan hak-hak orang Islam.
atau tidak memelihara keselamatan mereka dan tidak bersungguh menentang musuh Islam. Tak bersungguh menentang musuh Islam. Apa yang dikatakan oleh musuh, semua pemimpin Islam kata, ya, ikut apa yang dikatakan oleh musuh Islam. Sebab apa? Sebab dia telah cocok hidungnya oleh musuh Islam. Dia hanya menjadi boneka kepada musuh Islam. Bila mana telah dicocok hidung dia, ditarik dengan tali, dia akan ikut sahaja apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam. Atau meninggalkan kepimpinan yang adil. Meninggalkan kepimpinan yang adil. Allah Ta'ala perintahkan untuk berlaku adil, tapi dia tidak adil. Melakukan kezaliman. Lalu ini semua termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai pemimpin yang menipu kaum muslimin. Yang menipu kaum muslimin. Malah apa yang lebih membimbangkan lagi, Imam An-Nawawi dan Al-Imam San'ani melihat kesalahan pemimpin muslim yang menipu rakyat ini dikategorikan sebagai berdosa besar. Kata Imam San'ani, wa annahu minal kabairi liwurudil wa'idi alaihi bi'ainih. Fa inna tahrimal jannati huwa wa'idul kafirina fil Qur'an. Dan sesungguhnya ia, iaitu perbuatan menipu kaum muslimin ini adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Ini disebabkan kerana ancaman yang diberikan buat mereka yang melakukan dosa ini adalah diharamkan ke atas mereka syurga. Ancaman ini seakan disamakan dengan ancaman yang dikenakan ke atas orang kafir, iaitu mereka diharamkan dari masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran. Boleh lihat dalam Subulus Salam. Inilah sahabat-sahabat antara beberapa hadis yang boleh kita kongsikan pada malam ini untuk sama-sama kita muhasabah. Kita sama-sama melihat tentang pentingnya kita memilih pemimpin, yang mana pemimpin inilah dia, kalau kita pilih dengan cara yang betul, orang yang amanah, orang yang ada ilmu, orang yang ada integriti, orang yang prihatin kepada rakyat, maka mudah-mudahan kita mengharapkan mereka bila mana mereka menang nanti akan menjaga kebajikan rakyat, khususnya umat Islam yang menjadi majoriti di negeri kita ini, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemenangan mereka itu Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya, dan membantu pemimpin-pemimpin yang kita sokong, yang kita lantik itu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di negeri Melaka yang bertuah ini. Kita sebagai orang yang rakyat marhain, orang biasa ni tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, pastikan kita mengharapkan agar pemimpin yang akan naik memimpin negeri Melaka ini, biarlah kita mengharapkan agar mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka orang yang amanah, berintegriti dan prihatin kepada masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu mereka dan memberi kemenangan kepada mereka dan jadikan mereka orang yang bertanggungjawab kepada rakyat. Dan dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya kepada negeri Melaka yang bertuah ini. Saya rasa cukuplah sekali itu dahulu untuk perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan memberi kekuatan kepada kita untuk istiqamah dengan Islam yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita memilih, kita memangkah, pastikan kita memangkah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh boleh memimpin dengan berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang prihatin, orang yang berintegriti, orang yang ada kelayakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang dirahmatinya pada hari ini, pada masa akan datang, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Saya rasa cukup sekali itu dahulu. Mari sama-sama kita menutup majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kifarah
dan suratul Asr setelah kita tutup dengan bacaan doa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr